Kita intro dulu. La 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 la. Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil Bersih tidak teragak-agak menggerakkan rakyat turun semula ke jalanan susulan kekecewaan terhadap pelaksanaan agenda reformasi di negara ini. Bersih menegaskan langkah tersebut sebagai bahasa yang mudah difahami oleh mereka yang sedang inat diulit kekuasaan tanpa mengiraukan harapan rakyat menerusi pelbagai dalih untuk tidak bersama mendukung agenda reformasi. Jawatankuasa Pemandu Bersih dalam satu kenyataan menambah, gerakan rakyat tersebut juga mendesak kerajaan melaksanakan agenda reformasi 100% tanpa kompromi. Bersih mendakwa anugerah perintah melepas tanpa membebaskan atau DNAA dalam kes rasuah membabitkan para elit politik sehinggalah kepada kemuncak pengurangan hukuman terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menyemarakkan api kemarahan rakyat. Ditambah pula dengan kegagalan pihak kerajaan untuk bersikap telus mengenai saranan yang diajukan kepada lembaga pengampunan menunjukkan bahawa hak rakyat untuk mengetahui perkara sebenar tidak dihormati. Kata Bersih lagi, janji dan komitmen reformasi termasuk membantras rasuah dan pelakunya seolah-olah sekadar menjadi halwa telinga semata-mata. Situasi tersebut mengisyaratkan bahawa rakyat tidak lagi boleh berdiam diri dengan membiarkan agenda reformasi institusi dan reformasi politik negara tersasar. Ini sudah boyo. Assalamualaikum warahmatullahi. Nampak gayanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang kita telah kata selama ini semakin lama semakin menjadi kenyataan. Satu persatu pihak yang selama ini telah berdiri teguh bersama-sama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, terutamanya ketika era-era reformasi dan juga tuntutan-tuntutan untuk menjadikan negara ini lebih bagus, masing-masing telah pun angkat bendera putih dan menyatakan mereka akan menentang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bahkan ada yang kata mereka akan turun ke jalanan untuk mengingatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan dengan janji-janji reformasi yang selalu ditaburkan. Kita backstory kejap tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Memang kita tahu selama 25 tahun Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi pembangkang, menjadi ketua kepada para pembangkang dekat Malaysia ini, memang beliau seringkali melaungkan agenda-agenda reformasi. Saya ulang. Inilah kalimah-kalimah yang selalu beliau laungkan ketika beliau menentang Tun Dr. Mahathir Mohamad, ketika beliau menentang Pak Lah, menentang Datuk Seri Najib Razak dan seterusnya menentang Kerajaan Perikatan Nasional Muafakat Nasional. Di mana macam-macam benda lah yang beliau janjikan dan ada di antaranya dimasukkan ke dalam manifesto mereka pun masalahnya. Tetapi tuan-tuan dan puan sekalian, selama setahun lebih pentadbiran Kerajaan Perpaduan Madani ini di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan penuh beliau, bukan kerajaan sekerat-sekerat lagi dah, kerajaan penuh, satu persatu agenda reformasi yang diperjuangkan selama ini memang tidak langsung menjadi kenyataan, bahkan menjadi bahan jenaka sahaja di kalangan rakyat terbanyak. Bongak je kau. Kalau anda ikuti video-video saya, tuan-tuan dan puan sekalian, banyak sekali sebenarnya agenda reformasi yang saya pertikaikan yang tidak dijalankan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi masa itu, anak-anak papa duk kutuk saya, duk hentam saya dan sebagainya. Tetapi kali ini, dua pihak yang paling besar sekali yang bersama-sama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika memperjuangkan agenda reformasi itu, masing-masing telah angkat kaki dan berisytiharkannya mereka akan menentang pula Datuk Seri Anwar Ibrahim sekiranya kalau agenda reformasi itu masih gagal untuk dipenuhi. Yang pertamanya, tuan-tuan dan puan sekalian, anda masih ingat Bersih? Bersih, yelah Perhimpunan Baju Kuning tu. Kalau anda lupa, mari saya ingatkan. Bersih ini merupakan singkatan kepada Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil yang telah mengadakan beberapa siri demonstrasi dekat tengah-tengah bandaraya negara kita ini bagi menuntut SPR menjalankan pilihan raya dengan lebih telus dan juga adil, serta adalah beberapa tuntutan-tuntutan lain termasuklah tuntutan untuk kerajaan memperbaiki tata kelola. Walaupun Bersih ini pada mulanya ialah merupakan pergerakan NGO, tetapi bermula pada Bersih 2, pihak pembangkang ataupun para penentang kerajaan ini telah mula hijack Perhimpunan Bersih, menjadikan Perhimpunan Bersih sebagai antara agenda mereka dan seterusnya meminggirkan NGO Bersih itu sendiri yang diketuai masa itu oleh Amiga, oleh Maria Chin dan ramai lagi sebenarnya. Tetapi itulah dia tuan-tuan dan puan sekalian, selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi kerajaan, nampaknya agenda-agenda yang diperjuangkan semasa mereka berhimpun Bersih itu makin lama makin dilupakan. Orang menghilang. Dan atas perkara inilah Bersih telah meluangkan amaran. Mereka tidak akan teragak-agak lagi untuk menggerakkan mobilisasi rakyat untuk turun ke jalanan bagi mengingatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim tentang janji-janji dan juga agenda-agenda reformasi yang beliau laungkan selama ini yang sampai ke sekarang tidak dijalankan dengan sepenuhnya, bahkan boleh dikatakan tidak dijalankan langsung sebenarnya. Kamu kan tahu dia tu penipu. Muka dia pun muka penipu. Yang kamu berdua bijak pandai yang boleh kena tipu dengan dia tu pasal apa? Kamu berdua yang bodoh.
Hamba bodoh tuan. Dan yang terbaru, bekas naib Presiden PKR yang juga merupakan bekas ahli Parlimen Padang Serai iaitu N. Surendran telah mengumumkan beliau telah keluar dari parti PKR juga atas alasan yang sama, iaitu kerajaan pada ketika ini di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim gagal untuk melaksanakan agenda-agenda reformasi. Bahkan ketika beliau mempertikaikan berhubung dengan pengampunan separuh Najib Razak yang diumumkan baru-baru ini oleh lembaga pengampunan, beliau pula diberikan amaran oleh Fahmi Fadil untuk ikut disiplin parti dan sebagainya. Dan benda ini memang the final straw bagi Surendran. Dia kata enough is enough, saya memang akan terus bersuara, saya tak pernah aktif pun dah lama dah sebagai ahli PKR dan anggaplah ini sebagai surat peletakan jawatan saya. Dan Surendran 3 hari sebelum itu telah memuat naik satu ucapan dekat X yang menyatakan kerajaan nampaknya sudah lupa berkenaan dengan iltizam mereka untuk menentang satu akta yang sangat-sangat drakonian, iaitu Akta Hasutan, di mana dia telah merujuk tindakan siasatan ke atas Tony Puah atas akta itu, di mana Tony Puah macam mana kita tahu baru-baru ini telah mengeluarkan beberapa siri posting dekat Facebook yang seolah-olahnya memerli tindakan lembaga pengampunan memberikan diskaun kepada hukuman Najib Razak. Dan perkara ini kata Surendran, satu ketika dahulu Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama-sama dengan saya menentang Akta Hasutan. Kini segalanya sudah hilang belaka. Ya je. Dan inilah yang telah menyebabkan Surendran yang selama ini begitu berdiam diri akhirnya telah bangkit bersuara dan akhirnya mengumumkan beliau keluar dari PKR. Nampak gayanya isu Najib Razak benar-benar menggegarkan Pakatan Harapan pada ketika ini. Dahlah hubungan Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional pada ketika ini agak goyah sebab ada pihak-pihak yang tak puas hati. Dalam Pakatan Harapan tak puas hati Najib diberikan hukuman separuh. Dalam Barisan Nasional pula tak puas hati Najib tak diberikan pengamanan penuh. Dan baru-baru ini Peraja Petera Kemudian telah mendakwa orang yang telah bertanggungjawab untuk memastikan Datuk Seri Najib Razak tidak mendapat pengampunan penuh ialah Menteri Wilayah iaitu Dr. Zaliha. Sejauh mana kebenarannya wallahu a'lam bisawab. Tetapi kalaulah betul, saya tak yakin Dr. Zaliha boleh bertindak sedemikian dengan sendiri. Pastinya beliau mendapat arahan daripada orang yang lebih atas berbanding dengan beliau. Yalah, Dr. Zaliha ini bukan seorang menteri yang senior, bukan seorang yang berpengalaman pun masalahnya. Dah pastilah beliau ini merupakan puppet saja, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Siapakah orang atasan yang memberikan arahan tersebut? Tetapi apa-apa pun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nampak gayanya macam saya katakan tadi, kes Najib Razak ini merupakan final straw kepada kerajaan Perpaduan Madani ini. Makin ramai orang telah bangkit mempertikaikan mula-mula berkenaan dengan DNAA Zahid Hamidi dan kini kes Najib. Ramai yang mempertikaikan satu ketika dahulu anda berkata anda tidak akan menjilat perasuah. Tetapi kini satu persatu perasuah anda jilat semata-mata untuk mendapatkan kuasa. Dan kami tidak tahan lagi. Kami akan turun ke jalanan dan kami akan protes. Kami akan ingatkan anda, wahai Datuk Seri Anwar, betapa anda dahulu bermati-matian berjanji untuk melaksanakan agenda reformasi. Dan kini timbul satu soalan yang sangat-sangat besar. Sekiranya kalau jadilah Bersih hendak melakukan demonstrasi jalanan seperti mana dahulu, adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan bertindak membenarkan permohonan tersebut? Ataupun mungkinkah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan bertindak jauh lebih teruk berbanding dengan Dr. Mahathir ataupun oleh Najib Razak sendiri? Yang ini kita nak tengok, adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim ini cakap serupa bikin ataupun sekadar seorang hipokrit yang dahulunya ketika dia berhimpun dia melaungkan tentang kebebasan bersuara, tetapi kali ini bila orang lain nak berhimpun menentang dia, tengoklah sama ada dia nak izinkan ataupun tidak mereka ini berhimpun untuk menentang dia. Tetapi drama politik kita nampak gayanya tuan-tuan dan puan sekalian makin lama makin menarik untuk kita perhatikan. Ada hikmah juga langkah Dubai tidak menjadi kenyataan. Kita dapat saksikan drama-drama terbaru ini dan percayalah ini semua baru sahaja bermula. Tetapi macam mana yang kita selalu tahu, kita kena berhati-hati dengan kerajaan ini sebab kerajaan ini kan kerajaan mereka. Mereka boleh buat apa sahaja mereka nak sebab Sani Hamzan dah bagi warning kat kita awal-awal supaya kita tidak lalai. Kerajaan ni kerajaan kami, jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.